Cubaan. Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Dr. Ashraf Ramli, pengarah Pusat Islam USIM. Yang saya muliakan Al-Fadil Prof. Madya Dr. Arif Fahmi Yusof selaku panel pada tengah hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berada pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, dan insya-Allah pada kesempatan yang diberikan kepada saya pada tengah hari ini, insya-Allah kita akan sama-sama mengumpas suatu tajuk yang diberikan oleh Pusat Islam dan juga Pusat ISI kita, ialah mengenai hak-hak kebajikan haiwan dalam Islam. Jadi walaupun pada hari ini mungkin perbincangan tajuk ini agak kurang relevan disebabkan isu-isu yang lebih dominan, isu-isu yang lebih penting sama ada di peringkat kebangsaan kita yang berlaku hari ini. Walau bagaimanapun, tajuk yang diberikan ini sebenarnya tajuk yang diberikan sebelum ini lagi 2 bulan. Jadi kita bincangkan juga tentang tajuk perspektif hak-hak haiwan, hak-hak asasi haiwan dari segi kebajikan haiwan dalam Islam. Jadi tujuannya untuk kita melihat bagaimana satu sistem yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mana kita manusia ni hidup di dunia ni bukan kita seorang sahaja, tetapi di sana ada makhluk Allah yang lain, iaitulah yang kita namakan sebagai haiwan. Jadi apa yang akan kita kupaskan pada pagi ini, pada tengah hari ini, ialah dalam 2 slot insya-Allah saya akan mengupas dari segi aspek syariahnya, bagaimanakah kedudukan haiwan dalam Islam, apakah hak-hak yang perlu kita jaga, dan slot yang kedua insya-Allah akan diberikan oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Arif Fahmi tentang undang-undang yang berkaitan dengan haiwan ini. Jadi sebagai mukadimahnya, kalau kita lihat dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekitar 30 kali sebutan nama-nama haiwan, al-haiwanat fil Quranul Karim. Ada lebih kurang 30 nama-nama spesies yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim. Di antara yang disebutkan ialah asadun, ada namanya baghal, bighal, namlun, baqarah, thu'ban, nahlah, ba'udah, dabbah, ghurab, kalbun, khinzir, dhi'bun, dha'n, dhubab, qummal, dhifa', dan macam-macam lagi. Ada 30, sekurang-kurang 30 perkataan yang disebutkan dalam Quranul Karim, menunjukkan bahawa betapa dalam Islam ini kedudukan haiwan ini begitu penting kepada kita, yang mana dia membentuk satu ekosistem dalam kehidupan manusia. Kita bergantung kepada haiwan ini sebagai sumber makanan, sumber pakaian, sumber kenderaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan tengok sama-sama bagaimana Quran disebutkan dalam, Allah menyebutkan tentang Quran kadang-kadang dijadikan sebagai satu perumpamaan untuk sama-sama kita fikirkan keadaan haiwan yang diberikan itu, supaya memberikan iktibar kepada kita. Sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk memberikan satu perumpamaan ba'udah, nyamuk,
bahkan dia lebih fama fauqaha, yang lebih besar daripada itu. Kan, dan ini kita timbul persoalan, kenapakah Allah memilih perkataan ba'udah? Kenapakah disebutkan perkataan ba'udah itu sebagai satu perumpamaan untuk kita sama-sama fikirkan? Dan orang munafikin bertanya kepada Nabi SAW, apa Muhammad ni? Dan diturunkan, diberikan kepada kami misal dalam bentuk Ankabut dan juga Zubab. Tiba-tiba turun satu lagi ayat tentang ba'udah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, perempuan tak ada, tuan-tuan sahaja. Kan? Jadi kata Ar-Rabi' bin Anas, ba'udah ini, kenapakah disebut ke ba'udah? Kerana haza mathalun darabahullahu lid-dunya. Kan, nyamuk ini Allah Ta'ala berikan satu perumpamaan nak ceritakan tentang dunia ini. Kerana nyamuk ini al-ba'udah tahya ma ja'at. Apabila dia lapar, dia hidup. Fa iza saminat matat. Apabila dia gemuk, dia kenyang, dia mati. Kan? Bermaksud kita kat dunia ni macam itulah. Kan? Bila dah penuh rezeki kita, kan rezeki kita dah cukup semua kita makan, maka matilah kita. Itu perumpamaan kenapa Allah Ta'ala sebutkan ba'udah. Kan, kemudian Quran juga menyebutkan tentang bagaimana haiwan ini juga menjadi sumber pakaian dan makanan kepada kita. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-An'am, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Al-An'am, binatang-binatang ini menjadi satu dif'un, benda pakaian yang memanaskan kita, dan juga ada pelbagai manfaat yang lain, dan sebahagiannya kita makan haiwan tersebut. Kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan objek haiwan ini sebagai untuk mencabar keegoan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu satu perumpamaan. Sesungguhnya orang-orang yang tad'una min dunillah, yang menyeru menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini tidak mampu untuk mencipta walaupun seekor lalat. Lalat yang kecil pun kita tak mampu nak, kita tak mampu nak cipta. Menunjukkan betapa manusia ni amat lemah sekali. Kan? Jadi walau bagaimanapun kehebatan kita, kita perlu akur bahawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Mendidik kita supaya tidak menjadi orang yang takabur. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut haiwan sebagai kenderaan, sebagai pakaian, sebagai ubat, dan sebagai sumber pelajaran bagi manusia. Dalam satu kisah, kita ingat kisah Qabil dan Habil, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan ghurab, mengutuskan seekor burung gagak sahaja untuk mengajar kepada manusia bagaimanakah untuk menyempurnakan jenazah, kan? Qabil, ini cerita kisah Habil dan Qabil ini. Qabil membunuh Habil dan akhirnya tak tahu bagaimana untuk nak menanam mayat saudaranya itu Habil, maka Allah Ta'ala menghantarkan ghurab ataupun burung gagak untuk mengajar kita. Jadi ini menunjukkan bahawa kita manusia ni sifatnya tak boleh takabur, kerana kadang-kadang kita boleh menuntut ilmu bukan daripada manusia sahaja, tapi kadang-kadang melalui haiwan pun Allah Ta'ala ajar kita pelbagai perkara. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan juga kisah, kalau kita lihat tentang kisah Nabi Musa AS, bagaimana disebutkan beberapa jenis haiwan, kan, menjadi satu fitnah kepada satu ujian yang besar kepada kaum Fir'aun, kan? Fa arsalna 'alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah Ta'ala menghantar kepada kaum Fir'aun ini tufan, jarad, belalang, qumal, kan, dafadi', katak, kan, dan juga darah, untuk mengajar mereka betapa haiwan-haiwan ini jangan buat main. Kan, Allah Ta'ala memiliki segala jenis tentera yang boleh dihantar kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman kita hari ini, Allah Ta'ala menghantar sejenis virus kecil saja, virus COVID-19, yang sampai hari ini pun tak dapat kita nak cari penawar penyakit. Ada vaksin tapi tak boleh nak matikan virus ini.
menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Dan akhirnya kadang-kadang Allah Taala menjadikan haiwan ini untuk menggalakkan aspek research, penyelidikan. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah kamu tidak melihat kepada tair, kepada burung-burung yang mengepak dan mengembangkan dan juga menutup sayap-sayapnya? Tidak ada yang memegang mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi idea burung ni tuan-tuan sekalian digunakan oleh Wright bersaudara untuk menciptakan kapal terbang, kan? Allah Taala suruh kita jarau untuk kita perlihatkan, melihat keadaan sekeliling kita, buat research, kan? Kita orang Islam ni banyak sebagai pengguna. Kita kena buat banyak research, banyak penyelidikan, yang mana penyelidikan ini boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Itu di antara benda-benda kalau kita sebutkan tentang kedudukan Quran tentang haiwan dalam Quran. Kalau kita pergi kepada aspek yang kedua, dari segi bagaimana Islam menjaga hak-hak haiwan ini, hukukul haiwan fil Quran, kan? Ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawa haiwan ini perlu dijaga haknya seperti mana manusia. Kerana haiwan juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kan, insya-Allah kalau sempat, ya, saya akan sebutkan beberapa yang ada di sini. Pertamanya hak untuk hidup, kan? Hak untuk hidup. Haiwan juga dia ada hak untuk hidup macam kita. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Allah Taala ciptakan burung-burung ini seperti kita semua. Jadi mereka ada hak untuk hidup. Jadi sekalipun haiwan yang berstatus najis mughallazah, anjing dan khinzir pun, kalau tidak ada sebarang sebab untuk kita bunuh dia, maka tak boleh bunuh. Haram membunuh haiwan-haiwan meskipun haiwan najis mughallazah kalau tidak ada sebab. Jadi pertama ialah hak untuk hidup. Yang keduanya, kita dituntut untuk tidak membunuh haiwan, kan, tanpa sebab yang munasabah. Bagi contoh, kan, kalau kita suka berburu binatang, suka berburu burung, dan kita nak pakai kemahiran kita ni untuk buru burung tanpa kita nak gunakan, kita tak ada tujuan, saja-saja, maka perbuatan tersebut adalah haram dan ditegah oleh Nabi SAW. Di antara dalil yang menyokong perkara ini ialah satu hadis yang riwayat daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, man qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha sa'alahu Allahu an qatlih. Barang siapa yang membunuh seekor burung merpati ataupun burung-burung lain tanpa sebab yang munasabah, tidak ada alasan kenapa dia bunuh, maka Allah Ta'ala akan menanyakan kepada dia, menyoal jawab kenapa dia bunuh haiwan tersebut. Jadi kalau haiwan pun kita kena soal jawab, apatah lagi kita menyalahgunakan benda-benda yang lain juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah hak-hak haiwan ini? Kata Nabi SAW, an yazbahaha fayakulaha. Pertama, hak haiwan ialah kita kena sembelih dan kita kena makan. Kemudian wala yaqta' ra'saha fayarmi biha, dan juga kita tidak memenggal, memutuskan kepala haiwan kemudian kita baling begitu saja. Itu maknanya tidak boleh sia-siakan setiap haiwan yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian hak haiwan untuk dipelihara dengan baik. Jadi kalau kita ada bela pets, kan, bela haiwan ternakan, maka sila pastikan hak haiwan tersebut diberikan dengan sewajarnya. Kan, kata dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan juga sukakan kepada kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf, dan Allah Taala memberikan kelebihan kepada kelembutan ini apa yang tidak diberikan kepada keganasan. Orang yang bersifat ganas. Jadi kalau dengan haiwan pun, kalau kita ada, kan, kalau ada kucing peliharaan dan sebagainya, sila jaga elok-elok, bagi makan yang sewajarnya, jangan bagi perak kat rumah jiran. Itu. Kemudian ada lagi, ya, yang sempat kita sebut, nanti kita bagi pada Dr. Arif kan katup lah. Hak haiwan apa lagi, tuan-tuan? Hak haiwan yang sakit perlu dipisahkan daripada haiwan yang sihat.
Dan hari ini kita praktikkan benda ini dalam musim Covid ini. Orang yang sakit, yang ada simptom, gejala, jangan pergi ke tempat-tempat awam. Dan ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang berkisah asbab wurud hadis ini mengenai haiwan. Kata Nabi SAW, la yuridanna mumridun ala musih. Jangan campurkan di antara haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat. Jadi kalau haiwan pun jangan campur, manusia lagi lah. Kan yang ada simptom penyakit dan sebagainya, jangan campurkan di antara orang yang sakit dengan orang yang sihat. Maka ada kuarantin. Baik. Kemudian haiwan juga kena dijaga emosinya. Kalau manusia ada emosi, maka haiwan juga. Nabi suruh kita jaga emosi haiwan. Jangan buat tak ketahuan kepada haiwan ini. Ya, jadi satu hadis yang riwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW, katanya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Satu hari sahabat bersama dengan Nabi SAW dalam satu permusafiran. Fantalaqa li hajatihi, fara'ayna humratan ma'aha farkhan, fa'akhazna farkhaiha. Jadi Nabi SAW pergi untuk qada hajat, tiba-tiba sahabat nampak usfur, humrah ni usfur, dan ada dua anaknya, ya, ada dua anak di samping humrah ini ataupun sejenis burung ini. Faja'atil hamratu faju'alat tafrash. Jadi para sahabat pun ambil salah seekor daripada anak haiwan ini. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal man faja'a hazihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa-siapa yang ambil anak kepada burung ini, maka kembalikan kepadanya. Jadi kita kecil dulu kita suka tangkap burung kan. Kadang-kadang anak burung kita ambil simpan, sedangkan ibunya itu menangis. Macam mana kita ni, ayah, ibu yang kehilangan anak, macam itulah haiwan rasa. Jadi inilah yang ditekankan oleh Nabi SAW supaya kita menjaga emosi haiwan. Dan juga dalam bab sembelihan juga, kita tidak boleh menyembelih haiwan di sebelah haiwan yang lain. Nak sembelih kena pakai pisau yang tajam supaya tidak menyakitkan haiwan. Jangan pakai pisau yang tumpul, kerana perkara ini boleh menyebabkan idza lil haiwan, menyakitkan haiwan. Jadi itulah di antaranya benda-benda yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana kita bukan sekadar manusia yang perlu kita jaga haknya, tetapi jauh di sana terdapat hak-hak yang perlu kita berikan kepada haiwan-haiwan ini supaya dia juga merasai kemanisan hidup sebagaimana kita juga manusia. Jadi itulah banyak bagaimana kedudukan haiwan dan juga haknya, hukukul haiwan dalam Islam. InsyaAllah slot yang kedua akan dikupas oleh Dr. Arif tentang undang-undang mengenai haiwan di Malaysia ni. Silakan. Okey. Terima kasih Dr. Mahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengarah Pusat Islam Dr. Ashraf dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tadi kita mendengar beberapa kupasan yang sangat menarik yang saya rasakan yang boleh dikongsikan bersama-sama kita, dan kita boleh sampaikan juga kepada ahli-ahli keluarga kita bahawa sememangnya hak-hak haiwan itu memang telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quranul Karim dan telah ditegaskan dalam banyak hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tertarik dengan satu hadis dibincangkan oleh Dr. Mahidin sebentar tadi mengenai apa yang kita katakan emosi haiwan itu. Okey, di mana ada seorang sahabat mengambil seekor burung daripada sarang. Jadi Rasulullah memohon agar burung itu dikembalikan kepada sarang. Kerana apa? Kerana emosi ibunya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah rahmati Allah, itu haiwan, tuan-tuan. Jadi Rasulullah mengambil berat tentang kasih sayang. Berarti kasih sayang ini sesama alam, kasih sayang sama haiwan, kasih sayang kepada alam sekitar merupakan satu perkara yang sangat penting yang perlu kita semaikan dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jemaah rahmati Allah, kalau kita tengok dia apabila kita berbicara tentang undang-undang, kita berbicara tentang peraturan, dia sebenarnya adalah norma kehidupan. Norma kehidupan yang memang kita ikut sehari-harian. Mungkin kalau kita lihat satu ketika dahulu ataupun masih diamalkan di waktu-waktu sekarang, khususnya di kampung-kampung sebagai contoh haiwan ini
mempunyai nilai sentimental yang begitu dekat. Sebagai contoh ya, kita boleh lihat katalah kalau orang dahulu, kalau zaman dahulu ya, orang seperti contoh ya, orang yang mengerjakan sawah bendang sebagai contoh ya, dia punya rakan karibnya itu adalah kerbau sebagai contoh ya, kerbau yang digunakan untuk menjalankan kerja-kerja pertanian, membantu. Macam mana seperti mana Dr. Mahidin sebut tadi, adalah haiwan yang digunakan sebagai tenaga kerja. Dan kita melihat bahawa apabila petani ini turun ke ladang tu, dia ditemani oleh burung-burung. Dan kemudian juga kalau dulu di kampung tu kita ada ayam yang akan berkokok, yang akan memberikan satu signal kepada kita untuk kita bangun, sebagai contoh di waktu subuh. Ataupun kita daripada ayam tersebut juga kita perolehi sumber-sumber makanan kita yang lain, okey, seperti telur, daging dan sebagainya. Dan banyak lagi haiwan-haiwan yang digunakan. Sebagai contoh tadi Dr. Mahidin sebut tadi adalah untuk menjadi satu alat sentimental, iaitu haiwan kesayangan. Kita ada kucing, kita ada haiwan lain yang sekarang ini banyak kita jadikan haiwan kesayangan. Dan apa yang boleh kita simpan adalah haiwan dan manusia ini tak dapat pisahkan. Kita secara sedar ataupun kita menggunakan, dan kita juga secara sedar kita mengeksploitasikan haiwan sebenarnya untuk kehidupan kita. Ialah memang dia bermakanan, dia adalah sumber pakaian, kita dapat sumber itu untuk dijadikan pakaian dan sebagainya. Okey, dalam keadaan haiwan ini berkhidmat kepada kita sebagai memberi sokongan kepada kita sebagai makanan, tenaga kerja, pengangkutan. Haiwan digunakan dalam sukan sebagai contoh, sukan berkuda. Haiwan juga digunakan sebagai hiburan, dan haiwan juga digunakan sebagai uji kaji, okey, dalam eksperimen yang melibatkan ubat-ubatan, perubatan dan sebagainya. Tetapi penggunaan haiwan tersebut, layanan terhadap haiwan itu haruslah berdasarkan norma-norma kehidupan. Sebagai orang yang normal, sebagai contoh, maka datanglah turun. Okey, daripada hadis yang disebutkan oleh Dr. Mahidin tadi pun telah berikan beberapa peraturan-peraturan yang disebutkan oleh Rasulullah kita melayan haiwan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok undang-undang kita ni, sebenarnya undang-undang kita ni sudah lama berada. Sebagai contoh ya, katakanlah kita nak mengatakan undang-undang haiwan itu datang daripada barat, sebenarnya barat ni dia baru saja cipta undang-undang haiwan yang kita ambil, yang kita jadi undang-undang Malaysia ni tahun 1822 sebenarnya. 1822. Sedangkan undang-undang yang kita ada ni sudah lama sebenarnya bertapak, undang-undang tentang haiwan ini. Sudah pasti apabila Malaysia ni, tanah Melayu ini, faktor kedatangan Islam itu telah memberikan satu kesan undang-undang kita ini dibuat berlandaskan sumber undang-undang Islam. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ya, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila kita melihat peruntukan undang-undang di dalam hukum kanun Melaka, undang-undang Kedah, undang-undang Perak yang telah wujud pada abad ke-15 dan 16 tu, sudah ada peruntukan tentang undang-undang tentang bagaimanakah layanan terhadap haiwan sebenarnya. Jadi layanan-layanan inilah yang kita ambil. Sebagai contoh ya, saya keluarkan sedikit daripada hukum kanun Melaka tersebut. Dia sebut kat situ, barang siapa yang membunuh haiwan tanpa sebab, maka pemerintah boleh mendenda orang yang membunuh haiwan tanpa sebab. Dia sudah ada peruntukan tersebut. Okey, itu adalah peruntukan yang diberikan dalam adat Melayu pada waktu tersebut. Okey, jadi untuk mengatakan bahawa kita tidak ada undang yang pada awal, sebenarnya tidak. Kita sudah ada undang-undang tu sekian lama. Cumanya apabila undang-undang Inggeris datang di sini jadi kita menerima pakai undang-undang tersebut. Okey, dan apabila kita berbicara tentang undang-undang haiwan ini, undang-undang yang moden ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia menitik beratkan tentang kebajikan haiwan. Jadi apakah itu kebajikan haiwan? Kalau kita tengok kebajikan itu, kalau orang-orang di bidang sains haiwan, di bidang undang-undang pemakanan dan sebagainya, dia mentafsirkan undang-undang itu berdasarkan 5 prinsip kebebasan untuk haiwan yang memang telah sedia ada dalam peruntukan undang-undang, peruntukan daripada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya.
Yang pertama yang disebutkan macam Dr. Mahidin sebutkan tadi adalah kebebasan daripada kelaparan dan kehausan. Macam tadi lah, kita perlu bagi makan, kita perlu beri minum, dan kemudian kebebasan daripada ketidakselesaan. Jadi haiwan yang kita kena ada ni perlu diletakkan di tempat yang selesa, dan kebebasan daripada kesakitan dan daripada kecederaan ataupun penyakit. Jadi haiwan yang kita ada ni kita kena rawat dia, ya. Dan kebebasan untuk memperlihatkan tingkah berlaku normal. Ini satu lagi. Apabila ada haiwan, kita ada memelihara haiwan, jadi kita kena pastikan bahawa haiwan itu duduk dalam keadaan ia boleh memperjelaskan dia punya norma kehidupannya sebagai haiwan. Janganlah kita latih dia sebagai manusia sebagai contoh. Itu hak-haknya. Dan kita juga hak haiwan juga ada kebebasan daripada ketakutan dan juga penderitaan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita selalu melihat kes-kes penderitaan haiwan ditakutkan secara emosi, haiwan digantung, haiwan diterajang, haiwan dipijak dan sebagainya, itu merupakan salah satu kesalahan, di bawah undang-undang kita. Dan di bawah undang-undang kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ada beberapa undang-undang yang memang menyelia tingkah laku ataupun menyelia layanan kita terhadap haiwan. Yang pertama, kalau kita tengok undang-undang yang baru diluluskan, dulu kita ada satu undang-undang yang lama, nama dia Akta Haiwan ataupun Akta Binatang tahun 1953. Selepas itu, dia dah lama dah, 1953 tu, dia baru sahaja dipindah sedikit peruntukan undang-undang untuk hukumannya itu. Hukumannya sangat rendah. Hukuman ni kalau kita pakai undang-undang yang lama tu, hukuman sebelum pindahan tersebut, hukuman dia cuma denda RM200 dan juga penjara tidak melebihi 2 tahun. Jadi undang-undang daripada tahun 1953 sampailah ke tahun 2006, itu saja undang-undangnya. Untuk kes-kes penderitaan haiwan. Tetapi alhamdulillah, apabila diperkenalkan ataupun undang-undang itu dipindah, maka sekarang undang-undang untuk penderitaan terhadap haiwan ni, sidang jemaat sekalian ni, sangat tinggi. Sebab tu kalau kita lihat, tuan-tuan puan, kita ada satu kes yang di satu kedai mesin dobi. Bila ada orang yang memasukkan haiwan ke dalam mesin dobi, dan diputarkan mesin tersebut, lalu mati haiwan tersebut. Tuan-tuan dan puan, ada 3 orang dibicarakan di Mahkamah Session di Kelang dan Shah Alam. Hukumannya sangat berat, tuan-tuan dan puan, RM40,000 untuk hukuman tersebut, dan masuk penjara 3 tahun. Itu. Jadi undang-undang ni berkembang setakat sekarang ni untuk menjaga cara mana kita melayan haiwan, dan untuk memastikan bahawa haiwan itu tidak diperlakukan sedemikian rupa. Dan itulah undang-undang yang sedikit ada pembaharuan di situ. Dan kerajaan juga telah buat satu lagi dan menguatkuasakan satu undang-undang yang berkaitan dengan hidupan liar. Jadi kita ada Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Ini adalah untuk hidupan liar. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok, kes-kes seperti penyeludupan haiwan, kes-kes seperti penderaan terhadap haiwan hidupan liar, kes-kes sebagai contoh, ada orang nak buat zoo tapi tak cukup duit, tuan-tuan, dia tak cukup duit, dan haiwan-haiwan tersebut dibiarkan. Ini termasuk kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Sebagai contoh, kita masukkan haiwan daripada luar negara tanpa lesen dan sebagainya, ini termasuk di sini. Dan kita juga ada undang-undang yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita ada juga undang-undang yang melindungi hidupan-hidupan spesies yang terancam. Sebagai contoh, sekarang ni kita ada banyak spesies yang kita memang bawa, bukanlah kita, beberapa orang bawa masuk secara haram. Sebagai contoh, untuk ubat-ubatan, gading gajah sebagai contoh. Kadang-kadang orang gunakan gigi haiwan-haiwan, dijadikan tangkal, azimat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah kita terfikir bahawa apabila kita memakai produk-produk begini, berapa banyak ke haiwan-haiwan yang sepatutnya hidup di hutan tersebut, yang kita boleh jaga ekosistemnya itu telah terjejas apabila kita menggunakan produk-produk seperti ini sebagai contoh, sebagai contoh, tuan-tuan, yang tidak berlesen. Bayangkan apabila hutan-hutan ditebang dan apabila kemusnahan berlaku, berapa banyak haiwan yang tinggal. Jadi ekosistem sudah menjadi tidak seimbang. Maka
produksi untuk kita melihat anak cucu kita, untuk melihat haiwan-haiwan di masa akan datang juga sudah tidak ada, hampir tiada. Jadi inilah fungsi undang-undang itu dibuat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia fungsi undang-undang ni ada 3 saja, untuk mudah saja tuan-puan ya. Dia undang-undang yang berkaitan tentang haiwan ini. Okey. Yang pertama adalah untuk memastikan bahawa satu adalah kita kalau seboleh-bolehnya adalah untuk mengelakkan penindasan kepada haiwan, kejederaan, kezaliman terhadap haiwan. Sebab tu yang Dr. Mahidin sebut tadi, haiwan itu perlu dijaga sebab dia juga makhluk hidup, mampu merasai kesakitan dan boleh juga merasai keseronokan. Jadi kalau kena apa-apa tu dia sakit sebenarnya, tuan-puan. Yang kedua adalah untuk kita melobi untuk mengadakan undang-undang yang lebih baik sebenarnya untuk melindungi haiwan. Dan yang ketiga, tuan-puan, yang paling penting, walaupun undang-undang tersebut cantik di atas kertas, undang-undang tersebut letaklah 1 juta sekalipun dia punya hukuman, tuan-puan, tetapi sekiranya sikap kita tidak berubah, pendidikan terhadap haiwan kita tidak berubah, kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW menyayangi haiwan, maka tak jadi, tuan-puan ya. Buatlah undang-undang macam mana sekalipun, tetapi jika tidak melekat di jiwa kita, tidak ada di dalam perasaan kita untuk menyayangi haiwan. Sebab tu, tuan-puan, yang ketiga adalah kita nak promosikan, okey? Promosikan apa, tuan-puan? Peri kemanusiaan terhadap haiwan. Jadi boleh bermula daripada rumah. Kalaulah ada kucing yang terlantar, kita boleh jalankan tanggungjawab kita secara sendirinya, okay? Bawa untuk rawatan, bagi makan sedikit-sedikit dan sebagainya. Itu adalah untuk memastikan bahawa haiwan-haiwan tersebut tidak ditindas, haiwan tersebut tidak diperlakukan sedemikian rupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ini merupakan satu garapan, okey, di mana kita mencontohi Rasulullah SAW dalam menjaga haiwan, menjaga kebajikan haiwan dan satu ihsan terhadap haiwan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya kita ada sebagai contoh, ada laporan terhadap kecederaan kepada haiwan, telefon saya, tuan-tuan dan puan, untuk hidupan domestik, kucing, anjing dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, kita boleh hubungi Jabatan Veterina. Jabatan Veterina, kita ada Jabatan Veterina dekat Seremban ada. Dan kemudian kalau melibatkan hidupan liar, itu adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan. Dan kita ada lagi satu kategori, tuan-tuan dan puan ya, sekiranya melibatkan kacau ganggu, sebagai contoh ya, kucing berak, anjing berkeliaran, okey, dan apa-apa yang melibatkan, itu adalah di bawah bidang kuasa tuan-tuan dan puan, badan berkuasa pihak tempatan. Kalau dalam kawasan kita ni adalah Majlis Bandaraya Seremban lah. Ya, dulu Majlis Bandaraya, sekarang Majlis Bandaraya Seremban. Jadi kalau terdapat apa-apa yang berlaku, itu tempat-tempat aduan yang kita boleh buat. Dan banyak NGO yang sekarang ni ditubuhkan untuk membantu kita, okey, membantu kita untuk kita mengisi kekosongan, dan kemudian kita membantu haiwan-haiwan yang ditinggalkan. InsyaAllah apabila kita berbuat baik terhadap haiwan, semuanya itu adalah berpahala, insyaAllah. Saya rasa setakat itu sahaja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Islam, pada ISI yang menjemput kami pada hari ini. Itu saja, aku qauli hadza, yang baik itu datang daripada saya, dan yang buruk itu yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Pemadya Dr. Arif di atas pencerahan tentang hukukul haiwan dari segi undang-undang. Maka kesimpulan yang kita boleh ambil ialah perlunya kita menjaga kebajikan haiwan, apatah lagi kebajikan manusia. Kalaulah haiwan pun ditekankan peri pentingnya dijaga dalam sudut Quran dan juga sunnah, maka hak manusia apatah lagi perlu kita sama-sama jaga, kan? Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Ta'ala mewajibkan kita melakukan ihsan kepada semua benda, kepada manusia, kepada haiwan, kepada alam. Fa idza qataltum fa ahsanul qitlah. Apabila kamu nak sembelihlah elok-elok. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Apabila kamu nak sembelih pun, maka sembelihlah dengan cara yang paling berkemanusiaan, insya-Allah. Jadi Islam adalah agama rahmat untuk semua. Ayah sama-sama kita cintai agama kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah.